Tengok orang lelaki yang suka cintan-cintun ni, bila dia buat je, tahu perempuan mengandung, of course dia orang akan tinggalkan. Siapa nak tanggung risiko? Siapa nak mengaku bapa budak tu? Tak nak. Dan kebanyakan lelaki-lelaki akhir zaman ini adalah lelaki-lelaki, bukan di sini ya, yang memang nak main-main saja. Dan bahkan kalau tak kiralah di mana-mana institusi, kalau anda bermain cinta dalam keadaan tidak tahu batasannya, ingatlah, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Ianya adalah perkara jijik, wa maqtan, dan suatu kemurkaan yang besar, wa sa'a sabil, seburuk-buruk jalan. Kenapa saudara-saudara sekalian? Kerana once kita dah terlanjur, selepas kita dah terbuat kepercayaan, krisis identiti, terbawa dalam rumah tangga, dan akhirnya saling tidak mempercayai antara suami isteri. Banyak, nanti kita share beberapa cerita benar. Jadi oleh kerana itu saudara-saudara sekalian, hari ini kita melihat, kalau hari ini saya yakin dan percaya ada di hadapan saya ini yang sudah ada couple, walaupun bertudung labuh, walaupun berkopiah, ada yang dah ada pasangan dah, ataupun calon pasangan dia. Tak? Siapakah orangnya? Oh, janganlah angkat tangan, itu rahsia peribadi ke. Tetapi bagaimana kita nak menguruskannya supaya ia tidak menjadi suatu perkara yang buruk dan akhirnya membawa kepada, orang kata apa ni, muqaddimah zina. Hari ini saudara-saudari sekalian pakai kopiah tudung labuh pun, SMS ni habis top up, habis kredit semata-mata untuk kekasihnya. Bahkan sudah mendapat restu daripada ibu dan ayah. Masa mula-mula masuk kolej, ayah wanita ni dah bagi lesen lampu hijau. Dek, kalaulah anak pakcik ni nak ke mana-mana, nak perlukan apa-apa, tolonglah ya. Kalau perlu bawa dia dengan motor ke dengan kereta ke, bawa lah. Manalah tahu anak pakcik demam ke apa, tolong bantu dia ya. Lesen besar, sporting punya bapa. Tapi ini menunjukkan kefahaman ayahnya begitu. Bagi ayahnya, tak apa, as long ada orang tengok anak dia. Lagipun yang masuk ke sini semua budak-budak yang nak belajar agama, mesti kita kena percayakan mereka. Dan kerana kepercayaan itulah takut-takut terlanjur. Dan hampir kebanyakan pelajar yang ada kesedaran agama dan akhirnya terlanjur, mereka sendiri tidak menyangka diri mereka akan terlanjur. Tak apa, kita ada iman dan takwa. Walaupun kita ber-SMS, kita bercakap perkara-perkara nasihat agama, hatta kita bertemu di tepi tandas di waktu suasana yang gelap, tidak ada orang lain, kita bercakap tentang tafsir Al-Quran. Dahsyat. Orang belajar agama, jadi topiknya bercakap agama lah. Tetapi saudara-saudari sekalian, ingatlah bahawa syaitan itu pengalamannya mengatasi kita beribu tahun umurnya. Pengalaman hidup, taktik menggoda ni, dia dah ada pengalaman beratus tahun dah. Kita baru je 20-an. Nak lawan dengan syaitan dan iblis, confirm kita kalah. Jadi oleh kerana itu kena tengok kepada prinsip-prinsipnya. Baik, perkara yang penting untuk kita faham pertama sekali ialah ikhtilat ini ialah percampuran antara lelaki dan wanita, dan Dr. Yusuf Qaradawi telah meletakkan batas-batasannya supaya kita faham apa yang boleh kita buat. Memang hari ini kita berpersatuan, maka kita kena komunikasi. Dan bila dalam komunikasi kadang-kadang kita tersuka, terlanjur cinta. Tak? Ataupun memang hati ni, kadang-kadang ustaz, saya ni tak tahu nak cakap macam mana ustaz. Ada seorang Muslim ni muka dia terlalu bercahaya ustaz. Kalau saya tengok je muka dia, jantung saya berdetak kencang. Maka apa yang perlu saya buat ustaz? Kalau masuk kelas tengok dia, saya tak boleh tengok ustaz yang mengajar, kena tengok dia aja ustaz. Apa yang saya perlu buat? Maka di situlah perlu kepada batasan. Sebab hati ni kita tak boleh nak kawal lah. Memang tak keruan. Tetapi zahirnya, perlakuannya, tingkah lakunya masih perlu dikawal. Ya? Walaupun Allah tahu kita ni teramat mencintai si fulan ataupun si fulan, sekuat mana, sebesar mana cinta pun, tetapi batasnya tetap kena jaga. Tak kira lah sebesar lautan Pasifik ke cintanya, tetapi pertuturannya ada batasnya. Tidak boleh diluahkan segalanya. Oleh kerana itu, Dr. Yusuf Qaradawi menyebut bahawa dalam kehidupan seharian ini, tak kiralah anda ni persatuan ke, ataupun urusan kerja ke, urusan belajar ke apa dan sebagainya,
Yang pertama sekali kena ingat, komunikasi antara lelaki dan wanita hanya pada perkara yang serius. Perkara yang serius. Dan bagaimana anda menentukan keseriusannya itu bergantung kepada iman anda. Kalau jumpa selisih kat tepi jalan, Assalamualaikum, cantik jubahnya. Serius ke tak? Tak serius. Ya. Jadi kita kena tengok perkara serius. Maknanya kalaulah ada orang lain yang boleh uruskan, kalaulah perkara itu muslimat sama muslimat boleh uruskan, muslimin jangan campur. Ini tak nampak muslimat terkiar-kiar sikit. Adakah muslimat di sana memerlukan pertolongan ana? Oh yo, terhege-hege. Kawan sebilik dia ni dah separuh mati dah. Tak tanya pun kau nak mati ke ni? Tak tanya pun. Tengok muslimat terkiar-kiar sikit, hero. Jangan. Tengok keseriusannya. Jadi oleh kerana itu, jangan terlalu mudah menawarkan sebarang bantuan. Kalaulah muslimat boleh handle sama muslimat, muslimin jangan campur, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian kena jaga aurat. Aurat ni banyaklah saudara-saudara sekalian. Masa duduk di kias ni diwajibkan bertudung labuh, diwajibkan begini-begini. Keluar je kias nak ke K5, check line clear, bertukar menjadi gaban dan atromen. Faham sendirilah, maknanya tukar dah penampilan. Sebab apa? Sebab bila keluar ni nak jumpa someone. Of course kalau dia jumpa I dalam keadaan tudung labuh, mesti dia malu nak bercakap dengan I sebagai contoh. Jadi I kena pakai singkat-singkat, jarang-jarang sikit, barulah dia terusah dan terangsang. Jadi tak boleh ya. Jadi oleh kerana itu jaga aurat. Dan ustaz yakin yang berada di kias ni faham, cuma nak buat je susah. Bagi orang lelaki rasanya tidak ada isu aurat. Sukar biasanya orang lelaki ni, ada ke yang lutut seksi sini? Jaranglah orang lelaki nak tunjuk lutut biasanya, sebab lutut ni bukan benda yang cantik. Ya. Kepala lutut ni bukan benda yang comel. Ya. Berbeza dengan perempuan. Perempuan ni dia suka nak tunjuk, dia suka show off. Kalau lega nak ketat sikit bagi nampak bumper. Sebab apa? Dia tahu lelaki suka tengok tubuhnya. Wanita sendiri faham, tetapi kadang-kadang dia ada satu perasaan nak tunjuk. Dan kerana itu kena banyaklah beristighfar, dan kena banyak mujahadah. Sekarang ni saudara-saudara sekalian, golongan ustazah sendiri pun pakai tudung singkat. Golongan ustazah sendiri yang dah mengajar pun pakai tudung jarang. Bahkan golongan ustazah sendiri pun pakai blouse yang terbelah. Langkah. Sampai ustaz-ustaz yang bekerja sekali tu, bila dia datang je berguguran biji mata ke lantai. Nak kata dahsyatnya godaan ustazah. Ya. Jadi oleh kerana itu anda tahu, antun tahu, cuma buat tu sukar ya. Jadi oleh kerana itu kena jaga aurat. Kemudian jaga pandangan. Biasanya dalam perhubungan harian, yang merosakkan hati kita ialah bila kita terlalu kerap berhubung, maka mata kita tak jaga. Kita tahu bahawa dia ni berwajah cantik, dan kita tahu yang lelaki berwajah segak. Jadi hari-hari bila berjumpa tu asyik nak tengok je. Saya tak boleh ustaz. Kalau saya bercakap, saya mesti nak pandang mata dia, mesti pandang muka dia. Why? Kalau saya tak pandang muka dia, takkanlah saya nak memandang ke dinding ustaz. Takkan saya nak memandang ke lantai. Tak syok macam tu. Nanti orang kata kita ni bercakap dengan dinding. Alasannya sebenarnya boleh je masa bercakap tu tengok di sebelah aja. Maknanya bukan tengok muka, tengok di sebelah dia. Sekali-sekala pandanglah. Ya. Bila bercakap tu maknanya pandang sekejap, toleh ke lain pula. Cakap, pandang sekejap, toleh ke lain. Bukan kata kena pandang lantai. Ya saya faham, saya dengar. Bukan. Faham lah. Maknanya menjaga pandangan ya. Dan jangan terlalu syadid. Saya nak sebut ustaz-ustaz kita kadang-kadang ni terlalu syadid. Bila bercakap je, mata tu, kening tu tajam. Ustaz kita, muslimi kita. Bila ustazah datang je, ustazah, kita tidak dibenarkan bercakap di sini ustazah. Ustaz penting ini ustaz. Hana datang berdua. Tak boleh. Sekoh Hana hilang kalau ustazah bercakap. Dahsyat. Terlalu syadid pun tak boleh juga. Maknanya kena tengok keadaan. Kalau dah duduk berada di tempat yang terbuka, tak ada unsur fitnah, bercakap, pandangan tu jagalah. Jangan terlalu memerhati ya. Okey, kemudian jangan sampai bersentuhan. Ustaz rasa isu bersentuhan ini adalah isu besar. Mungkin di sini tak berlaku Namun apabila anda keluar untuk nak berdua-duaan itu biasanya ada godaan-godaan untuk bersentuhan. Dan jangan berduaan ramai lelaki atau perempuan, dan jangan terlalu kerap dan lama. Pastikan kalau ada urusan, janganlah terlalu kerap berjumpa, dan bila berjumpa tu lama pula. Kalau mesyuarat tu
kalaulah programnya dah terlalu penting, terlalu besar untuk dihuruskan, contoh macam high tech tak lama lagi, maka perlu pada perbincangan yang panjang. Itu tak apalah, ada sebabnya. Ini tak ada sebab saja je, nak membuang masa, ya, bertemu dengan kerab dan berbual. Dan jangan di lokasi yang mencurigakan dan pada waktu yang tidak sesuai. Saudara dan saudari sekalian, isu yang paling sukar untuk kita fahami sekarang ni isu WhatsApp dan isu SMS. Ustaz, tak boleh ke saya nak berhubung dengan tunang saya ni? Dia dah bertunang dengan saya dan saya nak berhubung dengan dia. Macam mana ni Ustaz? Ada satu kes, sampai satu peringkat lelaki ni terlalu syadid, bertunang sampai setahun, tak pernah mesej pun, tak pernah tanya khabar pun. Aku ni tunang dia ke? Aku ni batang kayu ke? Yang perempuannya merasakan begitu. Ya, wahai lelaki, ada masanya anda kena berhubung, tetapi gunakan ayat penyata. Saya ulang ya, ayat penyata, bukan ayat berbunga-bunga. Kalau ada soalan-soalan, wahai Ustaz, bagaimana dengan hubungan kita? Adakah kita ni memang seperti dulu lagi? Adakah saya tunang saudara ataupun sudah berubah? Jelaskan, hubungan kita masih seperti dulu, cuma saya tidak kerapkan perhubungan kerana untuk menjaga hati dan menjaga tumpuan dan sebagainya. Jelas. Ini kadang-kadang, wahai saudaraku, hatiku bergelora, sudah 2 bulan tidur tak lena. Mukaddimahnya sudah begitu, ya. Apakah gerangan saudara menghilang di bawah Garuda ataupun ke manakah saudara? Jadi lelaki ni pun tak faham, terkikir. Apa artinya? Apa artinya? Lelaki ni pula tanya. Jadi gunakan ayat yang mudah dan jangan terlalu berbunga-bunga. Jadi diharuskan dalam beberapa perkara berkomunikasi, tetapi janganlah pula SMS pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi SMS. Lepas tu ber-SMS pula dalam selimut. Sampai kawan sebilik tengok, kenapa kawan aku ni tertongking-tongking dalam selimut ni? Tatit, bunyi mesej. Bunyi mesej sekali, terbalik. Duduk sekejap, bunyi titit, terbalik pula. Tengok jam pukul 2, tak tidur ke? Berbalas SMS. Jangan, mencurigakan. Jadi of course, kalau dalam situasi sebegitu, memang mencurigakan dan kita tahu perbualannya adalah perbualan yang rahsia. Mana-mana perbualan yang rahsia ni kita tahu sendiri, di situ ada unsur-unsur fitnah. Tak kiralah berbau seksual ke apa ke, itu anda sendiri boleh fikirkan. Jadi oleh kerana itu, saudara-saudara yang rahmati Allah sekalian, kena berhati-hatilah. Dan saya nak ingatkan, ramai orang sekarang ni tertipu dengan ukhuwah Islamiyah. Dia berkenalan dengan berlainan jantina dan dia menghabiskan masa sepenuhnya dengan orang itu je. Mesejnya dengan orang itu, bercakapnya dengan orang itu je. Bila ditanya, apakah topik yang engkau bualkan? Kami berbicara tentang solat qiyamul lail. Kami berbicara tentang tafsir Al-Quran. Kami berbicara tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Makna dalam tengah berukhuwah Islamiyah tu, amar ma'ruf nahi mungkar. Lepas tu kita tanya balik, adakah nasihat-nasihat yang dikongsikan antara kamu dan kekasih kamu itu, kamu kongsikan dengan rakan sebilik kamu? Apa hal saya nak kongsi dengan rakan sebilik saya, Ustaz? Iyalah, kalau kita betul-betul nak share benda yang baik, kita betul-betul nak share amar ma'ruf nahi mungkar, yang berlaku di depan mata itu lebih aula kita tegur, lebih aula kita sampaikan. Ini tidak dengan power, dengan makwa, ayat ni, nasihat ni panjang, tapi kawan kita buat maksiat depan mata kita, tak tegur sepatah haram pun. Kawan-kawan kita jadi hantu, jadi syaitan, tak pernah tegur pun. Kononnya dengan kekasih amar ma'ruf nahi mungkar. Munafik sebenarnya tu. Ya, faham Jadi oleh kerana itu, kalau anda betul-betul ikhlas amar ma'ruf nahi mungkar, tak payah cari orang khusus nak hantar. Ustaz, saya ni dah tak tahan Ustaz, saya nak beramar ma'ruf nahi mungkar Ustaz, jadi saya pilih seorang tu je. Tak payah. Nak amar ma'ruf nahi mungkar, jumpa je siapa-siapa, boleh je sebarkan. Anytime, anywhere. Jangan ambil seorang, ambil semua sekali. Itulah baru ukhuwah fillah, abadan abada, ya. Tapi kalau pilih seorang tengah malam cakap pasal agama, itu sebenarnya tertipu sebenarnya, kena jaga. Baik. Jadi oleh kerana itu, saudara-saudara rahmati Allah sekalian, apa yang berlaku hari ini sebenarnya terlalu banyak masalah dalam masyarakat kita, sehingga apabila nak bertunang,
berlaku konflik yang banyak. Kadang-kadang bila nak bertunang, ada kekasih lama datang, ya, kekasih lama datang, kenal kat mana? Kenal kat Kiyah sebagai contoh lah. Masa tu dah kerja dah, rupanya masa di Kiyah ni bercinta bagai nak erat. Tiba-tiba bila keluar je daripada Kiyah, contoh sambung ke Jordan ke ataupun dah kerja ke, bertemu dengan orang lain, berkahwin, nak berkahwin dengan orang lain, maka kekasih lama datang menuntut cinta yang belum terbalas. Akhirnya dalam dilema. Dan lebih menyedihkan lagi, kalaulah dah kahwin tak bahagia, akhirnya menyesal, alangkah baiknya kalau aku balik kepada kekasih yang pertama dulu. Sudah, syaitan pun masuk jarum, ya, banyak kes. Jadi oleh kerana itu, apa yang penting sekarang ni Ustaz nak sebut, apa yang anda lakukan hari ini, apa yang anda buatkan hari ini, apa yang anda bercinta antara lelaki dan wanita hari ini, percayalah, tidak ada satu jaminan anda akan berkahwin. Ustaz, kami dah berjanji sehati sejiwa Ustaz, dah ada perjanjian termeterai ni, CJ 14 keping ni kami tulis sama-sama kami akan berkahwin selepas kami tamat saja belajar di Qiyas. Anda jamin anda boleh berkahwin? Tak ada jaminan. Orang bertunang 2 tahun putus, orang berkahwin pun boleh bercerai. Ini kan pula orang bercinta melalui SMS dengan WhatsApp, tak konkret langsung, ya. Jadi oleh kerana itu, orang yang kata Ustaz tak tahu keteguhan cinta kami, kalau orang bom atom pun tak hancur Ustaz. Ini tak ada, salah. Kerana sudah ada banyak pengalaman dari rakan-rakan Ustaz sendiri pun yang belajar kat Mesir, ya, berkenalan dengan Ustazah tu, balik ke Malaysia, kahwin dengan orang lain, memang banyak. Dan anda sendiri pun tahu, ada rakan-rakan anda yang mengalaminya. Dan Ustaz nak ingatkan satu perkara, gunakanlah jalan yang betul. Maknanya dari segi khitbahnya kena tahu, dan dari segi orang kata apa, adab-adab nak melamar wanita seorang muslimin kena tahu. Kalau nak cerita benda tu dia jadi panjang, dia teknikal sikit, jadi Ustaz skip sajalah. Baik, begini, Ustaz suka nanti di akhir kalau boleh ada soalan-soalan daripada audien, daripada muslimin, sama ada bertulis ataupun secara lisan, ya. Jadi Ustaz suka nak membawa saudara-saudari sekalian kepada gambaran perkahwinan. Boleh? Malam ni bukan kursus kahwin, cuma nak sebut sedikitlah gambaran perkahwinan. Apa yang berlaku hari ni, ramai orang yang berkahwin atas tujuan seronok, nak seronok, ya. Lepas tu satu lagi sebab nak tutup mulut orang, sebab stres. Orang asyik tanya, bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Entah, ni dah ada kekasih ke? Dan kadang pelajar-pelajar agama ni dia pun stres bila dia tengok kawan dia ada calon dah, ada kekasih. Jadi nak tutup mulut orang, cari juga calon. Jangan, ya. Kerana kita mendirikan perkahwinan itu kerana kita mahukan akhirat, yakni syurga. Baik, saudara-saudara sekalian, apa yang penting sebenarnya untuk membina sebuah kebahagiaan? Hari ini kita tersilap langkah. Kita sibuk bercinta dalam keadaan kita tak sibuk membuat persiapan untuk menghadapi alam rumah tangga sebenar. Ramai kaum muslimin sampai sekarang yang belajar tahfiz pun, kalau Ustaz tanya, apabila anak pertama dilahirkan, apa tuntutan bapa kepada anak? Azan Ustaz, azan. Ya ke azan? Azan. Azan telinga sebelah mana? Sebelah kanan lah. Okey, lepas tu habis. Ada yang masih lagi tak tahu, kena iqamatkan sebelah kiri. Lepas tu, kalau nak melindungi anak daripada terjebak dengan zina, bapa kena baca surah Al-Ikhlas telinga kanan hembus, dan baca surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, hembus telinga kiri, telinga kanan. Dituntut. Kemudian baca ayat inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Orang yang baca ayat ni kepada anak dia mula lahir, insya-Allah, dalam kitab I'anatul Talibin Aqibatul Wad'i, bab Aqibatul Wad'i menyebut seorang bapa yang membacakan perkara tadi kepada anaknya, terlepas anaknya daripada zina sepanjang hidupnya. Hari ni nak tanya kaum muslimin, siapa yang dah baca kitab I'anatul Talibin sampai bab tu, angkat tangan. Kalau tak sampai lagi, tak layak jadi bapak lagi lah. Masalahnya sekarang kita rasa kita dah cukup bersedia.